الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين، الباب الثاني في الطاعة الظاهرة. الباب الثاني في الطاعة الظاهرة. Bermula bab yang kedua, itu pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir. Bab yang pertama kita telah bincang tentang akidah, simpulan iman. Bab yang kedua iaitulah tentang perbincangan taat dan ibadat-ibadat yang zahir yang dilakukan dengan anggota kita. Kata Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali gelaran dia Abu Hamid, dan digelar juga dengan nama Hujjatul Islam. Nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa dia kata? I'lam anna awamir Allah ta'ala faraidu wa nawafilu. I'lam anna awamir Allah ta'ala faraidu wa nawafilu, fal fardu ra'sul mali, fal fardu ra'sul mali wa huwa aslu tijarati, wa bihi tahsulu tijaratu wan naqlu wa huwa ar-ribhu, wa bihi al-fawzu fid darajati. Ini kata Al-Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Artinya, ketahui olehmu hai talib, wahai orang yang belajar, talibul ilmi, orang yang menuntut jalan menuju ke akhirat, ketahuilah oleh kamu bahawasanya segala ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu. Apa makna fardu? Fardu maknanya perkara yang mesti dikerjakan, dibuat mendapat pahala, dan meninggalkannya adalah berdosa. Dia ni wajib kena buat. Itu mana fardu ataupun wajib. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Fardu. Dan ada kalanya sunat. Sunat iaitulah perkara yang digalakkan melakukannya, berbuatnya. Buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa, tapi rugi kerana tak ada pahala. Itu beza di antara fardu. Jadi suruhan Allah ada kalanya fardu, ada kalanya sunat. Maka fardu itu ra'sul mali. Tetap bagi dia. Ra'sul mali, yakni modal perniagaan. Macam mana seorang itu nak meniaga kalau tak ada modal? Maknanya fardu tu kena ada, yang lain tu tambahan. Dan dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia dapat selamat kita. Dan sunat itu iaitu laba. Apa makna laba? Mana keuntungan. Keuntungan, laba itu maksud keuntungan daripada perniagaan. Dan dengan dia dapat kemenangan dan darajat dalam akhirat, dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini hampir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita buat perkara yang tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adai ma iftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Hadis ini panjang, diriwayat oleh Imam Bukhari. Ada lagi ujung hadisnya panjang lagi. Siapa yang syibiha itu riwayat Imam dalam Bukhari. Tapi muallif tambah lagi dalam riwayat ini wa qalbahu alladhi yudmiru bihi. Ini tidak dalam Bukhari. Artinya firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Apa makna hadis qudsi? Hadis qudsi maksudnya Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dengan perantaraan Jibril. Allah Ta'ala wahyu direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu kepada umat dia, qala Allah Ta'ala kaza wa kaza. Firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi begini. Berbeza dengan Quran. Quran ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, bawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baca kepada Nabi. Dan setiap tahun bila bulan Ramadan, malaikat Jibril mari dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca. Setiap tahun. Kecuali pada tahun Nabi kita nak wafat, maka diulangnya baca 2 kali bersama dengan Jibril alaihissalam. Itulah Al-Quran ini dapat sampai pada kita dengan jalan bertawatur, dengan jalan yang ramai dibawa oleh sahabat pula diambil oleh tabi'in sehinggalah sampai pada kita ini, alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Jadi kita kenal hadis qudsi ini, makna firman Allah kepada Nabi kita Muhammad tidak melalui Jibril alaihissalam. Dia direct kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadis qudsi. Tiada menghampirkan kepadaku oleh yang menuntut hampir kepada aku. Tidak hampir kepada aku seorang yang nak jadi orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan satu amalan seumpama berbuat ibadat yang aku fardukan atas mereka itu. Kalau kita dakwa kita ni nak hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perkara yang fardu yang wajib kita tak buat, duk buat benda sunat, berzikir siang malam, sampai beribu, 100 juta sehari berzikir. Yang fardu tak buat, orang ni dia panggil dakwah palsu kerana tak ikut. Dalam firman Allah Ta'ala ini tidak ada satu takarrub, satu kerja yang menghampir kepada Allah lebih daripada kerja melaksanakan benda yang fardu yang Allah Ta'ala tentukan ke atas kita. Maka kerana itulah salat kita ni kita kena jaga betul-betul, barulah dia tu jadi orang yang menghampir diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasa hamba ku menuntut hampir. Jadi seorang itu nak menghampir diri kepada Allah sentiasa kepada aku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat. Lepas buat yang fardu selesai baik-baik dengan sempurna dilaksanakan, dia buat pula amalan yang sunat hingga aku kasih akan dia. Dengan kita sentiasa buat amalan sunat, Allah Ta'ala akan kasih sayang pada kita. Maka apabila aku kasih akan dia, nascaya adalah aku pendengarannya yang mendengar ia dengan dia. Hadis ni kalau terjemah harfian, aku ni jadi pendengar, jadi telinga dia. Maksudnya apa yang kita jadi pendengar kita tu di bawah
rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kepada kita, kita mendengar dan penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita orang hafal dengan Allah. Yang kita jadi selalu sekarang ini kerana pandangnya kita, penglihatan kita, pemikiran kita semuanya tidak dikuasai, tidak duduk di bawah ilham atau di bawah pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita takut sekali dipimpin oleh hawa nafsu dan syaitan. Tapi kalau kita nak jadi orang dipimpin oleh Allah sentiasa, pandangnya kita bernas, pemikiran kita tajam, maka adalah kita laksanakan semua amalan-amalan fardu dan laksanakan yang sunat. Itu maksudnya pendengaran yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatan yang melihat ia dengan dia, dan perkataannya ia berkata dengan dia. Maknanya kita bila kita berucap, kalau kita di bawah pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan kita baik, bernas, diterima oleh masyarakat dan jatuh ke dalam hati orang. Dan tangannya ia megang dengan dia, dan kakinya yang berjalan dengan dia. Sampai situ hadis ni riwayat Bukhari, dan hati yang cinta ia dengan dia mari daripada riwayat lain. Maknanya lebihnya kita ni beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nak jadi kita ni seorang hamba yang muqarrabin. Dan ketahui oleh Muhai Talib. Siapa dia Talib? Talib ni siapa? Orang yang menuntut ilmu, nak menyampai kepada Allah sampai ke negeri akhirat. Bukan nama orang Talib. Semua orang ni Talib lah. Bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadat yang disuruhkan oleh Allah SWT itu dengan sungguh-sungguhnya, memeliharakan akan hatimu dan segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya. Dan tiap-tiap nafas kamu. Awak nak tiap nafas, tiap detik. Tiap nafas mana tiap detik kita ni. Daripada ketika pagi hingga petang, tak kuasa kita nak ikut arahan semua. Dan tiada kuasa engkau atas demikian itu, melainkan engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid dan ibadat daripada pagi hingga petang. Manakala kita nak penuh anggota kita ni dengan menjadi orang yang ibadat yang disuruh oleh Allah Ta'ala tadi, maka kita hendaklah penuh dengan diri kita dengan wirid. Apa makna wirid? Wirid iaitulah bacaan-bacaan dan doa-doa yang dibiasakan membacanya setiap waktu. Lepas salat, waktu pagi, waktu petang. Di antaranya yang kita panggil zikir-zikir pagi dan petang yang dibaca oleh, diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dalam pergerakan kita, bangun tidur, masuk tandas, keluar tandas, pakai pakaian, berjalan, semuanya itu dia zikir. Ia menjadikan kita ni sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita bangun tidur, baca doa dah. Nak masuk tandas baca doa, keluar tandas baca, ambil wuduk baca doa, nak pergi masjid baca, balik baca, nak pergi kerja baca, naik kereta. Jadi semua pergerakan kita tu terikat dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita salah faham, nak berzikir tak ada pergi kerja lain. Lah, bukan macam tu. Manusia ni kena kerja, kena berusaha cari rezeki. Tapi dengan kita ikatkan waktu kita, segala pergerakan kita ikat dengan zikir ni, dengan wirid ni, maka kita jadi seorang manusia yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah. Bukan satu benda yang payah, bukan satu benda yang mustahil. Jangan kita salah anggap, oh ni kena jadi wali dululah. Duduk dalam bukit bertapa ni baru jadi. Tak. Kita sekarang ni, orang yang beriman ni adalah wali. Waliullah. Bahawa engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid. Wirid yang kita baca pagi, petang, siang, malam, tidur, bangun ni. Dan ibadat yang kita buat. Salatnya apa ni. Daripada pagi hingga petang, maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu itu akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala, maka engkau kerjakan dia. Itu jadilah kita ni seorang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahdan. Apabila engkau bangun daripada tidur, dia nak mula ni. Dalam kitab kita ni dia akan ajar tak dari mula daripada bangun tidur sampai tidur pula. Itulah pasal tu dia panggil amalan. Kitab kita ni bimbingan bagaimana nak berjalan
menuju ke jalan orang-orang yang bertakwa. Bagaimana nak jadi seorang yang bertakwa? Ini kita kena buat. Apabila engkau bangun daripada tidur, kita mula start situlah. Tidur tu kira habis dah hari tersebut. Bangun tidur tu bermula hari ni. Maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Bangun kalau bolehnya dulu daripada subuh lagi. Biar ada sunat situ, ada tahajud, ada witir. Dan adalah pertama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah ta'ala. Pertama sekali kita celak mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak bangun tidur celak mata selalu puji Allah Subhanahu wa taala. Barulah syaitan tak sempat mari nak goda kita. Ni kalau kita bangun tidur duk mikir pagi ni roti canai ke nasi buku. Jadi kita duk mikir hak tu ya. Tak. Khatak. Naknya kita sedar tidur ni puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pertama sekali kita ingat Allah dengan lidah kita, dengan hati kita. Maka baca olehmu pada ketika itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun daripada tidur. Ada lagi lah bacaan-bacaan lain. Yang bacaan-bacaan semua ni, dalam kitab kita ni, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia campur hadis. Hadis yang ni diambil jadi panjang. Ada sebahagian hadisnya sahih, warid, sabit daripada Nabi SAW. Ada sebahagiannya hadis tidak sabit daripada Nabi, hadis dhaif. Yang pentingnya kita telah tulis satu kitab. Kitab ni ditulis oleh Dr. Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Ana telah terjemah kitab ni dengan kitab, nama dia Hisnul Muslim. Hisnul Muslim kita terjemah dengan makna perisai Muslim. Pasal perisai nak tahan kita daripada godaan syaitan atas dunia ni, nak tahan kita daripada api neraka di akhirat. InsyaAllah ta'ala kitab ni mengandungi hadis-hadis bacaan-bacaan yang sahih ataupun yang boleh beramal dengan dia daripada hadis Nabi dan daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi insyaAllah ta'ala untuk beramalnya kita kembali kepada kitab kita ni Hisnul Muslim yang kita akan baca suatu hari nanti di sini insyaAllah. Jadi kita belajar dalam kitab Hidayatul Salikin, panduan yang diajar kepada kita. Kemudian kita lepas pada ni kita akan pilih pula dalam kitab kita Hisnul Muslim baca-baca berdasar kepada hadis-hadis yang sahih insya-Allah. Jadi kalau kita nak tatabuk satu-satu riwayat dalam kitab ni, panjang cerita dia. Kitab ni lambat nak habis. Pembaca pun memang tak larat nak takhrik satu-satu hadis. Tak larat, banyak. Maka baca olehmu pada ketika itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tanda sekat tu dulu. Kalau ingat yang ni pun alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير وأعوذ بك أن أجترح فيه سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Jadi baca-baca ini sebahagiannya sudah ada dalam kitab kita, zikir pagi dan petang. Ingat ada kita, dalam Al-Ma'surat sudah ada. Jadi mana kitab kita sudah ada dan kita pun dah baca sini dah, menjadi amalan kita di sini. Di kalangan pelajar ni kita telah tulis sebuah buku zikir pagi dan petang. Jadi kita rujuk pada kitab tu untuk ambil bacaan dia ni, ambil makna arti dia adalah kitab kita. Jadi maka apabila engkau memakai kain, selesai dah bangun tidur pakai kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruhan Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Kita pakai kain, kita niat Allah Ta'ala suruh aku tutup aurat.
tutup. Dan jangan engkau qasadkan. Apa makna qasad? Jangan engkau niatkan. Itu makna qasad. Memakai kain itu supaya dipuji orang. Jangan. Allah, aku pakai kain sama kali hari ni, mesti orang puji hari ni. Lah, kita niat pakai pakaian ni untuk nak tutup aurat. Kerana qasad, niat yang demikian itu jadi riya, iaitu haram. Bila jadi riya, masuk dalam bab haram, dosa. Habislah kita bab apa tadi? Al-bab tsani fi ta'ati zahirah. Kita mula dengan faslun fi adabi qada'il hajah. Jadi oleh kerana kita dah bangun daripada tidur, lepas bangun daripada tidur, ke mana kita akan pergi? Pergi ke mana? Ke tandas. Jadi bila nak pergi tandas, inilah di antara adabnya, adab qada hajat. Adab ini suatu fasal pada menyatakan qada hajat. Jadi ini memang bimbingan betul kita ni. Nak ajar kita selangkah demi selangkah, satu persatu. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qada hajat atau lainnya. Dan lagi segia pakai olehmu pada ketika masuk tandas itu cerpu. Cerpu ke dia tulis? Apa makna cerpu? Kasut, pakai selipar, pakai terompah. Itu mana cerpu. Kena pakai terompah masuk dalam tandas. Gaul kaki kita bersih, tak kena najis. Dan hendaklah dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluarmu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu tandas. Dan baca oleh kamu, alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Adalah hadis yang lain Nabi kita baca ghufranak. Kita keluar daripada tandas, kita baca ghufranak, gitu. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Dalam hadis lain. Hadis yang disebut di sini ni, alhamdulillahilladzi azhaba 'anni ma yu'zini wa abqa 'ala ma yanfa'uni alayya ma yanfa'uni. Ulama hadis kata dhaif dia. Dan saya gianya sediakan batu atau air dahulu daripada qada hajat itu. Jadi sepatutnya bila kita nak qada hajat, kita pastikan dalam air, dalam tempat qada, dalam tandas kita tu ada air ke tidak. Kalau tak ada air, cari air dulu. Ini bahaya kalau tidak nanti. Kalau tempat tak ada air, kita cari batu untuk istinja dengan batu. Kalau tempat tak ada batu, cari apa? Cari kertas tisu tandas kau panggil. Boleh. Yang pentingnya sebelum nak qada hajat tu, cek dulu benda-benda yang alat-alat nak beristinja ni. Nanti nak panggil orang pula susah. Duk lau dalam tandas tu, mari air dulu. Jadi kalau ada orang dekat, bolehlah bagi air. Kalau tak ada, senyap kita. Dan jangan istinja dengan air pada tempat qada hajat. Tempat kita qada hajat situ, kemudian kita istinja dengan air situ, kerana dibimbangkan takut air itu kena atas kita. Percikan air mencik balik kita. Melainkan pada yang disediakan padanya qada hajat. Kecuali memang di tandas ni tempat qada hajat dah, air dia mengalir pergi, tidak ada bertakur situ, itu tidak mengapa. Macam tandas zaman kita sekarang ni, air dia tu pergi turun sekali dengan najis tu masuk dalam lubang dia masing-masing, ikut jalan yang telah disediakan. Dan sunat istibra'. Apa makna istibra'? Istibra' maksudnya kita pastikan air kecil ataupun najis tu memang dah berhenti dah daripada keluar, habis dah keluar. Biasanya air kecil lah, waktu buat air kecil, pastikan air kecil kita tu dah tamat dah. Jangan nak gopoh nak keluar. Nanti waktu kita keluar keluar lagi air kecil, mana kita belum istibra'. Kita basuh tadi tak sempurna. Ini yang bahaya. Kerana dalam hadis Nabi kata fa inna ammat azabil qabri minal baul. Ramai orang kena azab kubur sebab tidak istibra', tidak tamat, tidak suci daripada najis dia tu, tak berhenti betul-betul dia dah bangun dah. Kemudian dan sunat istibra', kemudian daripada kamih. Apa dia mana kamih?
Apa dia berkamih ni? Kamih maknanya buang air kecil, kencing. Itu mana kamih. Kita kena belajar istilah lama-lama ni, berkamih dipanggil. Berkamih. Dan dengan berdehem. Biasa orang tanah ni bunyi hari tak? Berdehem. Benda ni tidak mari, tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdehem ni. Cumanya fuqaha ulama-ulama kita ni, dia bila kita berdehem tu boleh dia keluarlah. Jadi orang panggil nak suruh break situ. Jadi ke benda ni? Orang-orang doktor ada macam mana? Jadi ke tidak? Ya? Jadi? Kalau berdehem ni tak jadi, tak sudah buat lah. Kalau orang, dia setiap orang tu ada cara dia. Mungkin orang tak payah. Setengah orang tu berdehem pun tak berhenti juga. Duk main dalam tandas tu. Dengan dilalukan jari tangannya di bawah zakat. Ada kata kena urut situ. Tapi sini ulama dalam kitab Al-Matlabul Ali, Ibn Rif'ah bawa pendapat-pendapat ulama di kalangan mazhab Syafi'i pun tidak setuju dengan beberapa perbuatan ini, kerana dia kata ini akan membawa kepada was-was dan akan memberi mudarat kepada alat dia. Mai urut setiap kali apa ni buang air, maknanya ni bahaya. Ibn Rif'ah ni dia syarah kepada kita Imam Ghazali, nama dia Al-Wasit. Imam Ghazali sebut ada alat ni. Jadi Ibn Rif'ah condemn balik berdasarkan pada pendapat ulama lain. Dia kata bahaya. Kalau duk main cokeh gini saja, nanti rusak pula. Sehingga setengah ulama kata kena cocoh apa ni, masukkan kapah dalam alat dia tu, pasal nak pasti air keluar. Dia kata ni tak boleh. Ini akan rusakkan alat dia tu, bahaya. Ya, betulnya kita tengok, kita pastilah kalau kemih kita tu dah berhenti dah. Tak payahlah duduk apa ni lama-lama dia tu basuhlah. Dan jangan was-was. Dan kata Syekh Ibn Hajar, baru ni kita dah perkenal dah Ibn Hajar dah. Dalam kitab dia Min Al-Minhaj Al-Qawim. Kitab kita ni jadi Melayu, jadi Minhaj Al-Qawim. Dia kata Al-Minhaj Al-Qawim dalam kitab. Untuk perhatian orang yang ada nuskah ni, nuskah yang ditahqiq oleh Syamsuddin, Ustaz Syamsuddin ni. Ustaz Syamsuddin dia tulis di bawah ni Ibn Hajarnya, iaitulah Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini silap lah. Yang betulnya Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami tulis. Dan kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, bukan Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani ulama hadis. Kitab dia Fathul Bari. Ibn Hajar Al-Haytami yang tulis kitab Al-Minhajul Qawim ini. Kata Ibn Hajar, lakin ikhtara jam'un wujubahu. Artinya tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibrak. Mana istibrak ni bukan sunat, wajib. Kalau tidak, takut masuk daripada bahagia orang yang kena azab kubur dengan sebab tak istibrak daripada kencing itu. Wa bi wujubihi qalahu al-qadi wal baghawi wa jara alaihi an-nawawi fi syarh Muslim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu min al-bauli fa inna 'ammata 'azabil qabri minhu. Artinya, dan dengan wajib, pendapat yang mengatakan wajib istibrak ini, wajib pastikan betul-betul air kecil kita dah tamat, dah keluar semua yang nak keluar tu, mengatakan dia oleh qadi. Qadi di sini maksudnya Al-Qadi Husain. Kalau kita jumpa mana-mana dalam kitab kita, kitab fiqh Syafi'i, qala Al-Qadi, dalam bab fiqh, nama dia siapa? Al-Qadi Husain, nama Qadi Husain. Dalam kitab kita dia tulis Qadi Al-Baydawi. Ini minta maaf sekali lagi. Qadi Baydawi ni ulama qadi dalam bab usul fiqh. Tak apalah, kita saling-saling nasihat menasi. Mana-mana tempat yang silap pandangnya tu boleh kita betul balik. Qadi, jadi hak mana ada nuskah ni kena betul balik. Al-Qadi di sini maksudnya Qadi Husain, bukan Qadi Baydawi sebagaimana ditulis di nota kaki. Dan Al-Baghawi seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi rahmatullah alal jami'. Dan berlaku atas demikian itu, maknanya pendapat ini juga dibawa oleh Imam An-Nawawi. An-Nawawi nama dia Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Orang daripada kampung Nawa di Syria, di Syam. Waktu hang bagi melawat Syria dulu, pernah sempat melawat
kampung Imam Nawawi. Bila dia kata inilah orang kata kubur kampung Imam Nawawi rahimahullah taala, dan kita berhenti masjid di kampung dia tu, dia tulislah di masjid dia tulis sejarah hidup Imam Nawawi. Dia dekat dengan masjid tu ada kubur Imam Nawawi rahimahullah taala. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, Imam Nawawi kata wajib kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tadi, tanazzahu minal bauli, maksudnya sucikan olehmu daripada kencing, yakni istibra'. Kemudian daripada kencing itu, maka kerana kebanyakan orang yang seksa dalam azab kubur itu, seksa tambah itu azab kubur, mana seksa kubur itu daripada orang yang tiada istibra' daripada kencing yang diperolehnya. Maknanya orang ramai kena azab kubur, dia tulis azab kubur itu. Kalau tak ada tambah. Maka kerana kebanyakan seksa azab kubur itu daripada orang yang tiada istibra' daripada kencing yang diperolehnya itu. Dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat itu. Jadi kita sebelum duduk qada hajat itu jangan buka lagi aurat. Jadi apa lagi kalau kita mandi beramai-ramai pakai terdedah aurat. Orang sekarang ni main-main ya lah, pakai seluar pendek ke mandi. Dia anggap biasa ya, moden supaya orang putih juga. Lah, kita mesti beradab. Nak duduk seorang pun jangan buka lagi kain kita kecuali setelah kita duduk pak nak buang air. Dan jangan engkau hadapkan matahari dan bulan. Jangan kita menghadap matahari dengan bulan waktu qada hajat. Dan jangan engkau belakangkan dia. Hadap depan boleh, membelakangkan dia pun tak boleh. Mana hendaklah kita, kalau kita di Malaysia ni, hendaklah jangan hadap ke timur dengan barat. Kena hadap ke hilir, ulu. Utara, selatan. Dan jangan engkau hadap kiblat, dan jangan engkau belakangkan dia, itu tak boleh. Dan jangan engkau duduk qada hajat dalam air yang tenang. Mana dalam air tenang kita pergi qada hajat kita situ. Jadi rusaklah air. Dan jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Habislah rusak pohon kayu. Orang ambil macam mana buah dia? Buah dia dah kena. Dan jangan engkau kencing atau berak dalam lubang tanah. Kita tak ada pasal-pasal. Kita tengok lubang, pergi buang air situ. Kalau ada tuai dalam tu keluar, apa jadi? Dia kata, rumah saya mari kacau sini. Apa jadi? Banyak cerita dia. Itu mungkin ada binatang buas, dan mungkin ada kawan-kawan kita daripada jin duduk dalam lubang tu. Nyegak dia habis. Dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras. Dan pada tempat angin berhembus, kerana memeliharakan daripada terpencit. Manakala kita duduk tanah keras, mungkin dia akan mecik balik. Dia mari balik ke kita, kena balik air situ. Semua ni ada nak jaga supaya kita ni selamat daripada kotor, daripada najis. Dan bertelekan engkau, bertelekan ni maknanya kita duduk berat. Pada ketika duduk itu atas kaki yang kiri. Duduk atas kaki kiri. Duduk atas kaki kiri, akak kaki kanan, barulah dia lawas molek tubik. Jalan molek. Macam lebuh raya buat situ. Sekarang ni tak ada lebuh raya apa dah, duduk atas kerusi tu kan. Tak tahu kaki kiri kanan, pakai jadi belakang. Yang penting ini ada nak ajar kepada kita bagaimana cara-cara. Dan jangan engkau kencing padahal engkau berdiri. Jangan kencing dengan berdiri, melainkan daripada darurah. Darurah ni maknanya kita nak duduk kotor sangat. Duduk mungkin kotor baju kita ke apa. Jadi waktu tu bolehlah kita kencing berdiri. Tapi masyarakat hari ni tak ada apa dah. Gilah tanah mana pun, dia akan siap ada tempat berdiri banyak daripada tempat duduk. Orang pun masuk, dia kata lambat nak cari duduk ni. Kena queue ramai sini, ambil tempat berdiri tu, jalan terus. Masalah jalan tu, tempat berdiri tu tak ada bilik. Dia sama-sama tayar situ ya duduk. Badi hebat situ pula. Semua ni ada adat yang diajar oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak Islam. Kita Islam ni ada aurat. Lelaki ada aurat dia, perempuan ada aurat. Jadi macam mana kita pergi buat tandas serupa dia orang juga? Allahu Akbar. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Dan himpun olehmu pada istinja itu antara memakai air dan batu. Ini yang sebaiknya kita istinja dengan batu dulu, lepas tu baru basuh dengan air, lebih bersih. Maka jika engkau kehendak istinja dengan batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 biji batu. 3 anak batu. Atau 1 batu
Tetapi ada baginya 3 penjuru. Batu besar ni 3 penjuru. Mana kita ambil 3 sudut. Dan hendaklah batu istinja itu suci. Lagi kesat. Kesat mana kerah dia tu. Sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Dan demikian lagi sapu zakarmu 3 kali dengan 3 batu. Atau 3 tempat 1 batu seperti yang di atas tadi. Mana kalau batu besar boleh kita buat 3 kali. Maka jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, engkau lebihi akan dia 5 kali. 5 tak suci lagi, 7 kali hingga suci. Itu cara dia. Dan jangan istinja dengan tangan kananmu, melainkan dengan tangan kiri. Istinja ni kena dengan tangan kiri. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandas, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Biasanya lepas kita istinja kita keluar, kita baca ghufranaklah keluar daripada tandas tu. Alhamdulillahillazi azhabani al-adha wa afani. Dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja. Lepas kita duduk istinja, hendaklah kita gosok tangan kita ni ke bumi. Gosok di tanah. Nak suruh hilang bang-bang dia tu. Kalau ada lagi lekat-lekat di tangan. Sekarang ni orang istinja dalam bilik, mana ada tanah lagi dah. Gunalah sabun yang baik-baik, Dettol ke apa jenis sabun yang boleh menghilangkan kuman-kuman bakteria yang ada di. Boleh hilang bang dan kuman-kuman sekali. Istinja, selesai istinja itu sapu tangan kamu daripada istinja ke bumi atau kepada suatu itu umum lah, apa-apa sajalah, sabun lah sekarang ni kita buat, maka basuh akan dia. Jadi habislah kita adab istinja, tamatlah kita malam ni adab istinja. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam bab faslun fi adabil wudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.